yang agak tinggi iaitu 8 orang. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada semua keluarga mereka yang meninggal dunia pada hari ini. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri Sabah adalah 10,396. Dan sehingga hari ini 4,482 daripada mereka telah pun sembuh. Manakala 5,830 pesakit masih menerima rawatan di pelbagai ward di negeri Sabah. Kes jangkitan COVID di negeri Sabah yang saya telah umumkan seramai 528 orang itu adalah daripada daerah-daerah berikut. Kota Kinabalu 228. Dan di Kota Kinabalu juga terdapat satu kematian. Tawau 61, Sempurna 50, Sendakan 31 orang dengan 5 kematian, Ladatu 28, Tuaran 27, dan di Tuaran juga ada satu kes pesakit yang telah meninggal dunia. Kunak 19, Kutablud 15, Papar 14, Kudat 14, Penampang 13, Putatan 9, Keningau 7, Beaufort 4, Kota Merudu 2, Ranau 2, Pitas 2, Kinabatangan 1 dan Nabawan 1 kes. Daerah-daerah Nabawan, daerah-daerah Sipitang, Tembunan, Kuala Penyu, Telupit, Tenem, Beluran dan Tongod tidak merekodkan sebarang kes baru pada hari ini. Dan sukacita juga saya maklumkan Tongod masih dalam kategori zon hijau. Pada hari ini juga terdapat satu kluster baru, yaitu kluster Semudra di Taman Perumahan Semudra Sendakan yang melibatkan 8 kes baru. Daerah Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi iaitu sebanyak 228 kes. Dan seperti mana yang saya telah nyatakan lebih awal kemarin dan sebelum itu, penyumbang besar kepada angka ini ialah kluster penjara Kepayan. Dan bagi catatan kita pada hari ini, 140 kes daripada 228 kes di Kota Kinabalu datang daripada kluster penjara Kepayan. Bilangan kes yang tinggi di Tawau dan Sempurna adalah disebabkan keputusan ujian yang baru diperolehi daripada tunggakan ataupun backlog sampel. Saya juga ingin menyatakan bahawa mengikut rekod kita, sampel tertunggak dalam rekod kita ialah 12,722. Tetapi ini adalah campuran kepada sampel tunggakan dahulu dan juga kes-kes ataupun hasil atau sampel ujian baru yang baru dihantar untuk analisa. Saya melihat angka ini dalam 2 aspek. Pertama, memang ada sampel yang tertunggak untuk menunggu hasil ujian. Tapi dalam masa yang sama juga, jumlah sampel yang tertunggak ini adalah cerminan kepada usaha Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
untuk menjalankan ujian di kawasan yang lebih luas dan melibatkan lebih ramai rakyat di negeri Sabah. Dan inilah yang menyumbang atau sedikit sebanyak menyumbang kepada jumlah sampel tertunggak yang tinggi. Saya juga ingin bagi pihak kerajaan negeri merakamkan terima kasih atau merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan Petronas di atas komitmen untuk menyumbang peralatan perubatan atau medical items dan PPE yang bernilai 2,5 juta ringgit kepada hospital kerajaan di negeri Sabah. Dan seperti mana yang saya maklumkan semalam juga, sebuah syarikat tempatan pegagau aquaculture Sdn Bhd juga telah menyumbang RM100,000 kepada tabung bencana negeri Sabah, dan cek untuk tujuan itu telah pun kita terima. Bagi lepuran bantuan bakul makanan, 77,396 bakul makanan telah pun diagihkan setakat ini. Tapi laporan lengkap akan dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mana telah pun diberi tugas untuk memantau dan melaksanakan semua agihan bantuan kepada yang layak dan terlibat. Saudara dan saudari sekalian, saya ingin menjawab beberapa soalan yang telah pun dikemukakan lebih awal oleh para wartawan yang terlibat dalam sesi kita pada petang ini. Soalan pertama berbunyi, dan ini daripada Daily Express, susulan peningkatan kes COVID, khususnya di daerah papar, kenapa pusat penempatan untuk karantin pesakit positif di kawasan ini belum dibuka? Sedangkan menurut KKM yang kami hubungi mengatakan 2 lokasi sudah diwujudkan, yaitu Diwan Datu Sali Solong dan juga Pulapul. Jawapan saya sebenarnya ialah pusat karantin dan rawatan COVID PKRC di Pulapul sudah pun beroperasi. Ya, dia bukan lagi soal hendak atau dicadangkan untuk ditubuhkan, dia sudah beroperasi dan digunakan oleh Jabatan Kesihatan sebagai tempat karantin pesakit COVID bagi stage 1 dan 2. Maklumat lanjut boleh kita peroleh daripada pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan COVID Daerah, yakni pegawai daerah sendiri. Dan kedua, Diwan Datu Sali Solong telah pun digazetkan sebagai pusat karantin dan rawatan COVID PKRC, ya, dan sedang dalam tindakan untuk penyediaan keperluan yang diperlukan bagi membolehkan ianya beroperasi. Satu lagi soalan yang dikemukakan ialah, benarkah terdapat cadangan untuk mengenakan had umur di mana hanya pesakit COVID-19 kritikal yang berusia 90 tahun ke bawah sahaja akan diberi keutamaan bagi kemasukan dalam ward ICU dan untuk penggunaan ventilators di hospital di Sabah, seperti yang berlaku di Italia dan Australia? Jawapan saya ringkas, tidak benar. Semua peringkat umur yang memerlukan rawatan rapi akan dimasukkan kepada ICU dan juga kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan semasa dalam tempoh rawatan. Berapa ramaikah dan peratus pesakit COVID-19 di Sabah setakat ini yang dikategorikan sebagai asymptomatic? Asymptomatic ini yang tidak menunjukkan apa-apa gejala, ya. Macam nampak sihat tapi sebenarnya membawa virus itu, ya. Setakat ini mengikut kajian daripada Jabatan Kesihatan Sabah, 27,6% kes dianggap
tidak bergejala, ya. Satu lagi soalan yang telah dikemukakan kepada saya ialah di manakah kawasan-kawasan terdapat kes-kes penularan dalam komuniti COVID-19 dikesan di Sabah setakat ini? Adakah ianya hanya dikesan dalam kluster-kluster yang terdapat di Sabah setakat ini? Jawapannya ialah semua daerah di Sabah mencatatkan kes COVID-19. Ya. Kes COVID ini sememangnya berlaku dalam komuniti. Contohnya komuniti di taman perumahan, di kampung-kampung, di pasar, di kawasan penempatan, di penjara, di tempat kerja, dan juga di kluster seperti di Sempurna, yaitu kluster Selamat, ya, dan juga kluster Inai di Kudat, ya. Ada juga pertanyaan, berapakah jumlah NGO yang telah menyertai dan bekerjasama dengan pihak kerajaan Sabah di bawah jawatan kuasa pengurusan COVID untuk penyaluran bantuan makanan? Jawapannya ialah setakat ini yang kita mengikut rekod kita ialah antaranya lah, ya, Majlis Pembangunan Masyarakat Sabah, St. John Ambulance, Red Cross Sabah, Klub Kebajikan Riser Sabah, Yayasan Kebajikan Muslim, Pusat Khidmat P186, PAS Kawasan Batu Sapi, dan DUN Sungai Menila. Kita sedang mengumpulkan maklumat-maklumat lain dan akan dia maklumkan dari masa ke semasa. Ada juga yang bertanya bagaimana peruntukan 50 juta yang diluluskan oleh negeri Sabah dan selepas itu tambahan 50 juta daripada persekutuan dibelanjakan. Setakat 23 Oktober, 50 juta peruntukan di bawah kerajaan negeri. Daripada jumlah 50 juta, 26,7 juta telah pun disalurkan bagi tujuan bakul makanan untuk 25 daerah di Sabah. Peruntukan akan disalurkan dari masa ke semasa bergantung kepada keperluan sebenar, selaras dengan sasaran penerima bantuan bakul makanan yang ditetapkan. Peruntukan ini setakat ini secara puratannya ialah sekitar 1 juta untuk satu daerah, ya, mengikut kepadatan masalah COVID yang dilaporkan. Dan peruntukan ini akan digunakan untuk pembelian bantuan makanan oleh pengurusi jawatan kuasa COVID daerah, ya, yang dimengurusikan oleh pegawai daerah. Dan terserahlah pada jawatan kuasa ini serta pegawai-pegawai yang terlibat bagaimana pembelian, ya, pembelian barangan makanan yang diperlukan dan juga penyaluran makanan atau bantuan makanan tersebut kepada yang layak dan memerlukan. Dan sebagai tambahan juga seperti mana yang telah pun dinyatakan lebih awal, kerajaan pusat juga telah top up 50 juta lagi kepada negeri Sabah bagi tujuan yang sama. Saya ingin memaklumkan bahawa peruntukan ini tidaklah digunakan sekaligus, ya. Penggunaannya adalah bergantung kepada keperluan dari masa ke semasa dan mengikut tata cara kewangan yang diamalkan di Sabah. Ada satu jawapan, ya, satu soalan yang barangkali tidak ada kaitan secara langsung dengan COVID, tapi mungkin lebih kepada kesan daripada COVID ini, yaitu berapa kadarkah pengangguran di Sabah setakat ini? Mengikut data pengangguran terkini, yaitu 2019, ya. Ini daripada tahun lepas, ya. Maklumat pada tahun ini belum kita peroleh. Peratusan pengangguran di negeri Sabah ialah 5,8%. Tapi saya fikir sudah pasti kalau kita melihat kesannya di seluruh negara, kita telah dimaklumkan bahawa hampir 800,000 rakyat Malaysia telah kehilangan kerja semasa pandemik ini.
Dan saya pikir Sabah tidak terkecuali daripada masalah kehilangan kerja atau unemployment ini, terbit daripada pandemik dan lain-lain tindakan yang mengakibatkan sektor ekonomi kita tidak berfungsi seperti biasa. Menurut laporan Employment Outlook the first quarter of 2020 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso, kehilangan pekerjaan di negara ini merangkumi negeri Sabah telah meningkat 42% bagi tahun pertama ini berikutan dengan pandemik COVID-19. Ini statistik. Tahun lepas kita telah mengadakan, kita anggarkan 5,8% pengangguran. Tetapi mengikut laporan Perkeso, bagi suku tahun pertama pada tahun ini adalah dianggarkan tambahan 42% bagi suku tahun pertama kepada mereka yang telah hilang pekerjaan. Soalan juga, dan ini satu soalan yang baik, ialah bagaimana pihak berkuasa memastikan mereka yang mempunyai permit khas untuk merentasi sempadan tidak menyebarkan COVID-19 seperti di Nabawan. Kita akan mencadangkan, atau kerajaan telah mencadangkan, agar semua mereka yang mendapat permit untuk merentasi sempadan ini bagi tujuan yang dibenarkan hendaklah mematuhi SOP yang berkuat kuasa masa kini, ya. Dan barangkali kalau perlu, walau bagaimanapun kita atau Jabatan Kuasa COVID peringkat negeri masih dalam perbincangan mengenai kaedah yang terbaik. Tapi yang pasti ialah mereka yang dibenarkan untuk merantasi daerah hendaklah membuktikan mereka itu sihat dan tidak mempunyai gejala-gejala atau simptom penyakit COVID ini. Ada juga soalan daripada seorang wartawan, dilihat daripada kes-kes Sabah yang masih tinggi, adakah kemungkinan PKPB Sabah yang tamat 26 Oktober ini dilanjutkan? Sebenarnya jawapan dia simpel. Kerajaan Negeri Sabah telah mengemukakan permohonan perlanjutan PKPB ini kepada pihak MKN untuk kelulusan, memandangkan kes COVID di negeri ini masih terlalu tinggi, ya. Ada juga soalan berbunyi, kemarin dimaklumkan terdapat kes-kes positif turut dilaporkan di beberapa koloni tinggal di Sabah. Adakah JKNS sudah menjalankan ujian seringan COVID-19 kepada semua penduduk di koloni tinggal yang terlibat, termasuk di Kota Kinabalu? Jawapannya ya, termasuklah kontak rapat mereka, ya. Satu lagi soalan daripada milenial, ya. Given that Sabah is at the maximum capacity for hospital and treatment centers, is the authorities going to set up more centers? Yes. The answer is yes. Selagi ada tempat yang sesuai, kita akan ubah sesuai tempat itu untuk menjadikan sebagai pusat kuarantin dan juga rawatan berisiko rendah, ya. Inilah adalah soalan lagi, dan sebenarnya ini saya telah pun menjawab soalan ini tentang RTM, dan saya telah pun menjawab dalam sesi temu bual secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia pada pagi tadi. Dan tapi sebagai sekadar untuk untuk ulangan sebagai jawapan, soalan ialah sejak pelaksanaan PKPB di seluruh Sabah, kerajaan negeri bekerja keras untuk membantu meringankan beban rakyat. Bolehkah Datuk perincikan pelbagai bantuan yang diberikan kepada rakyat Sabah?
Sebenarnya soalan ini boleh dijawab oleh Menteri Pembangunan Sosial kerana ia termasuk di bawah portfolio beliau. Tapi sekadar untuk menjawab secara pendek, selain daripada bantuan bakul makanan yang telah diberi kepada penduduk dalam kawasan yang dikenakan perintah kawasan pergerakan yang diperketatkan dan yang sedang melalui perintah kuarantin diri, kita telah mengagikan 77,396. Tetapi saya juga telah menyatakan bahawa bagi mereka yang tergolong di bawah B40 yang berdaftar dengan EKC, bantuan juga sedang giat dijalankan melalui kaedah yang lain, tidak melalui daripada peruntukan khusus untuk COVID ini. Peruntukan khas telah disalurkan kepada semua daerah dan dia akan diawasi oleh wakil-wakil rakyat dan pejabat daerah, di mana ada peruntukan khas bagi khusus untuk membantu mereka yang terkesan kerana COVID atau pandemik ini, walaupun barangkali mereka tidak tergolong dalam dua kategori yang saya telah nyatakan tadi. Kategori tersebut ialah satu, ya mereka yang tinggal di PKPD, ya, dan kedua mereka yang diperintahkan untuk menjalani kuarantin oleh Jabatan Kesihatan. Ini dua kategori yang menerima bantuan setakat ini, tetapi kerajaan memang memahami keperluan mereka di dalam kumpulan B40 yang juga terkesan dengan ini, dan insyaallah kita sedang berusaha untuk mengagikan, malah ada yang sudah dapat mengagikan sumbangan kepada mereka dalam kategori ini, ya. Ada soalan lagi? Good evening, Datuk Sri. Yes. This is Ashwita from Code Blue. Yes. Arshinta, yeah. Ashwita, yes. Ashwita. Yesterday you mentioned that stable COVID patients or those with mild symptoms, upon assessment by the doctor, are allowed to get treatment at home. But when today we spoke to MOH officers, they claim that there is no home treatment for COVID-19 patients. What is your comment on this, Datuk Sri? Well, number one, first I will have to determine who are the officers who said that there was no treatment. I spoke to the Timbalan Pengarah, Dr. Rohaizat today. We are not aware of that statement. As far as we are according to our records, obviously they have been allowed to stay at home for treatment, and they are being treated accordingly. Of course, probably there are expectation that all of them or some of them expect immediate one, but due to the rather delicate situation we are in, where everybody is pushed to the limit, there may be cases where there have been a delay in the treatment of these patients. Yes. Okay, thank you so much, Datuk Sri. Yeah, and please, we can get some volunteers from KL. I think that would be nice too. Thank you. Datuk Sri, Ya. Assalamualaikum. Salam. Safwan dari TV3. Yes, Safwan. Berkenaan soalan daripada Code Blue tu, saya juga menerima banyak feedback dan dia macam, jadi maknanya kalau ada yang positif tu, dia kena berkurung dalam bilik lah. So dia punya adik-beradik yang lain tidak boleh jumpa dia di bilik kah, begitu atau macam mana? Oh ya, dia mesti berkurung sendirian lah. Tapi selalunya perintah ini hanya kita buat kepada mereka yang kalau bolehlah tidak sama ada satu dia tinggal seorang, dua atau tiga orang, tapi semuanya sudah pun ada ada menunjukkan tanda-tanda mereka telah dijangkiti, supaya isu dia ialah supaya dia tidak menjangkit kepada ahli-ahli keluarga yang lain, ya. Okey kah?
Tapi macam mana Dato' Sri yakin dia betul-betul berkurung? Sebab dia punya perbezaan penjagaan tu berbeza daripada kalau dijaga oleh KKM sendiri. Di sininya letaknya tanggungjawab setiap individu. Ya. KKM boleh nyatakan bentuk rawatan yang diperlukan. Tapi sama ada rawatan itu dan cara itu berkesan atau tidak banyak bergantung kepada kerjasama daripada semua yang terlibat. Ya. Saya pikir tidak ada ahli keluarga yang sengaja mendedahkan ahli keluarga mereka yang lain untuk dijangkiti dengan virus COVID ini. Dan harapan kita ialah semua yang terlibat mengambil tanggungjawab ini secara serius agar mereka yang dijangkiti dapat kita kurangkan. Dan ini sebenarnya bagi pendapat saya lebih kepada disiplin diri bagi mereka yang diperintahkan berkurung di rumah sendiri. Okey, maaf, satu soalan lagi Dato' Sri. Ya. Tengah hari tadi Sarawak telah mengumumkan pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. Jadi mungkin Sabah ada inisiatif akan datang, inisiatif sendiri ataupun sudah cukup memadai 50 juta bantuan itu daripada Kerajaan Persekutuan atau macam mana? Kita akan menilaikan bantuan kita dari masa ke semasa. Ya. 50 juta itu pun sebenarnya belum lagi dibelanjakan semua. Ya. Satu. Dan kita masih ada 50 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Tapi saya fikir dalam mesyuarat kabinet yang akan datang, persoalan seperti ini akan terus diberi perhatian kerana memang sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita akan berusaha membantu seberapa yang boleh selagi kita mampu dari segi kewangan untuk membantu. Jadi dia bukan satu persoalan yang dijawab sekaligus untuk satu tempoh saja. Ia sentiasa pertimbangkan dari masa ke semasa mengikut tuntutan keadaan. Ya. Hi Dato'. Yes. This is Olivia from NST. Yes, Olivia Mewell. Yes. Yes. Dato', today there's the statement stated that there are 2 teachers and 28 students tested positive for COVID-19. Do you mind to elaborate more on this group? Since yesterday we also have 1. We don't have details at the moment, but obviously it does appear that it was not infected in school. Yeah. Because all the schools are closed at the moment, yeah. So they could have been infected somewhere else. So we are still getting more reports from the education department, and we will inform you from time to time when we do get that report. All right. Okay. Thank you, Dato'. Dato' Sri, Yes. Ashika here, just want to ask about the home treatment again. Currently, how many patients are receiving home treatment in Sabah? Do we have the statistics? I think you'll have to get the statistic from the Deputy Director of Health. Okay. She is with me, but I think it would be better if you just WhatsApp him or message him. I think I have given you his mobile number, and he'll be more than happy to answer you. Okay, thank you very much. Thank Dato' you. Sri. Yeah. Ada lagi? Hi, good evening, Dato'. This is Julia here from Malay Mail again. Yes, Julia. I think earlier on you were saying that the state has applied to prolong the CMCO. Maybe for how much longer, and whether the SOP will be stricter or whether it will be lifted. Thank you. I think your audio is slightly incoherent. Would you mind repeating the question, please? We can't hear you from here. Sorry, is this better? Try. I was earlier on you had said that the state has applied with the MKN to prolong the CMCO for Sabah.
Will this be another 2 weeks or a month? And also, will there be tighter SOPs or will things be lifted? Okay, thank you. Now it's much clearer, yes. Yeah, we will only recommend because the eventual decision will have to come from MKN. MKN is the sole authority to decide whether it's to be extended and for how long. So we will have to wait for the decisions. Are you also recommending that the SOPs be tightened or that they remain as they are? Well, we will consider each and every development that comes our way. Obviously, if you look at it, the figures are still very high. And I mean, it is important that we take that into considerations and feed the information accordingly to the MKN to make better decision. To make means we can either reduce the condition or add more conditions. And that's how it should be viewed. Yeah. Thank you, Dr. Sri. Thank you. So I suppose we are done for the day. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam sesi kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok hari. Dan mohon terus memberi input sama ada cara ini yang terbaik atau face to face seperti mana yang kita buat sebelum ini. Ya, saya tidak ada masalah dalam apa jua bentuk. Yang penting kita ada kesempatan untuk melaporkan perkembangan